Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid bersama Cikgu Ridwan bagi subjek pendidikan kesehatan. Sebelum ini kita telah belajar mengenai maksud akil balik. Lepas tu kita telah belajar mengenai perubahan fizikal lelaki dan perempuan. Kemudian kita telah belajar mengenai simptom semasa haid dan minggu sebelum ini kita telah belajar mengenai mitos haid dan ihtilam. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai pengurusan diri apabila akil balik. Pengurusan diri apabila akil balik? Ya. Masa akil balik, apa yang perlu kita lakukan? Itu yang kita akan belajar pada hari ini. Sedia murid-murid? Jom! Untuk makluman murid-murid, tajuk kita pada hari ini ialah kebersihan diri. Kebersihan diri. Ya, kebersihan diri. Pada akhir pembelajaran pada hari ini, murid-murid akan dapat mengetahui dan mengamalkan pengurusan diri apabila akil balik. Maksudnya, habis saja pembelajaran pada hari ini, murid-murid tahu sudah. Bila murid-murid akil balik, apa yang perlu dilakukan? Semua sudah sedia? Jom kita mula. Kebersihan diri. Kebersihan diri. Ya, kebersihan diri. Oh iya cikgu, kebersihan diri ni mandi. Betul. Kebersihan diri merupakan kunci kepada kesehatan diri. Jika kita tidak menjaga kebersihan diri, apa yang berlaku? Kita akan mudah untuk dijangkiti pelbagai penyakit. Bila sebut berkaitan kebersihan diri, ada banyak contohnya. Salah satunya ialah mandi. Apalagi basuh tangan, potong kuku. Ini contoh-contoh kebersihan diri. Setakat ini murid-murid dapat gambaran sudah kan? Sikit-sikit. Oke. Menjaga kebersihan diri semasa akil balik. Itu yang kita akan belajar. Siapa yang perlu menjaga kebersihan diri semasa akil balik? Ibu bapa? Pakcik, makcik? Tidak. Sebab apa tidak? Sebab ibu bapa, pakcik, makcik sudah akil balik lama sudah. Yang baru nak akil balik. Siapa yang baru nak akil balik? Ya, murid-murid lah. Murid lelaki dan murid perempuan. Murid-murid akan akil balik satu hari nanti. Faham murid-murid? Sebelum itu, untuk makluman murid-murid, penjagaan kebersihan diri bagi murid lelaki dan perempuan berbeza sedikit. Lelaki ada caranya, perempuan ada caranya. Paham? Sekejap lagi, cikgu akan terangkan dengan lebih terperinci berkenaan cara menjaga kebersihan diri semasa akil balik. Untuk pembelajaran pada hari ini, murid-murid boleh juga membuka buku teks muka surat 78. Tengok, ini kalau kamu buka buku teks muka surat 78, ini dia punya buku teks tuh. Ini yang kamu akan lihat. Yang di sini perempuan, yang di bawah sini lelaki. Semua sudah sedia? Boleh kita mula? Dari tadi sudah sediakan? Oke, jom kita mula. Menjaga kebersihan diri semasa akil balik. Oke, untuk yang pertama kita akan mulakan dengan murid lelaki terlebih dahulu. Kenapa kita murid lelaki terlebih dahulu? Sebab men first. Bukan ladies first. Men's first. Lelaki dulu. Apa-apa lelaki mesti dulu. Baru kenapa? Sebab kamu perlu lindungi wanita. Yang pertama, apabila kamu ihtilam, apa yang perlu kamu lakukan? Contoh, Ahmad. Dia malam semalam Ahmad tidur, bangun pagi-pagi dia dapati seluar dia basah. Bila dia periksa bukannya air kencing. Bila dia periksa dia
bukan bau air kencing nih. Dia bau dia lain sedikit Oh, maksudnya dia sudah ihtilam. Paham murid-murid ya? Oke. Jadi apa yang perlu kamu lakukan yang pertama sekali? Buka baju, buka seluar, letakkan dalam baldi. Paham? Bukalah semua yang ada kotoran tuh, baju dan seluar terlebih dahulu. Selepas saja kamu buka, terus pergi mandi untuk membersihkan diri. Bagi murid-murid yang beragama Islam, apabila kamu mengetahui yang kamu telah ihtilam, kamu diwajibkan sudah untuk mandi wajib ataupun mandi hadas besar sebelum menunaikan sholat fardu. Lalunya bila kamu tidur bangun pagi, jadi kamu kena mandi terlebih dahulu. Yang beragama Islam, kamu kena mandi wajib terlebih dahulu ataupun mandi hadas besar, baru kamu sholat fardu subuh. Macam mana cara untuk mandi hadas besar ataupun mandi wajib? Nanti cikgu ajar, ataupun kamu boleh tanya dengan ustadz ataupun ustazah kamu, ataupun kamu boleh tanya mana-mana cikgu, ataupun tanya ibu bapak atau penjaga, boleh bila kamu ihtilam. Macam mana caranya bagi murid-murid yang beragama Islam ya? Oke, lepas kamu mandi dan bersihkan diri, apa yang perlu kamu lakukan? Buka cadar, tarik dia sarung bantal, buka semua yang kena. Selalunya akan kena cadar lah, cadar tilam. Buka cadar tuh. Kamu buka, tukar cadar. Cadar tuh apa mau dibuat lepas buka? Pergi cuci. Paham? Pergi rendam terlebih dahulu. Lepas rendam, ambil cadar bersama pakaian yang lain, pergilah basuh. Cikgu basuh pakai tangan. Dalam gambar nih dia membasuh kain pakai tangan. Dia pakai tangan. Kenapa dia pakai tangan? Mungkin di rumahnya tidak ada mesin basuh. Kalau kamu ada mesin basuh, pakailah mesin basuh. Cikgu tidak pandai aku cuci kain. Tidak apa-apa. Bagi dengan ibu. Terangkan dengan ibu ataupun ayah kamu. Faham? Ibu ayah akan faham. Jangan risau. Jangan takut. Maklumkan saja dengan ibu bapa. Boleh murid-murid? Faham setakat itu untuk menjaga kebersihan diri semasa akil balik bagi murid lelaki. Paham ya? Oke. Seterusnya, menjaga kebersihan diri semasa akil balik bagi murid perempuan. Apa murid perempuan perlu lakukan apabila kamu akil balik? Datang haid. Apa yang perlu kamu lakukan? Kalau murid lelaki tadi cikgu sudah terangkan ada 4. Murid perempuan pun ada 4 juga. Cuma berbeza sedikit ya. Oke, murid perempuan yang pertama sekali yang perlu kamu lakukan, kamu kenalah sentiasa tukar tuala wanita. Jika pendarahan terlalu banyak. Masa mula-mula keluar haid nih, ada murid yang banyak darahnya keluar, ada yang sedikit. Bila kamu rasa banyak, tukarlah tuala wanita tuh ya. Sebab dia akan tembus. Faham setakat itu? Tapi kalau berlaku di sekolah, kali pertama kamu tidak perasan, kawan-kawan maklumkan, kamu punya skirt nih berdarah lah. Cepat-cepat, lekas-lekas jumpa dengan guru di sekolah. Seelok-eloknya jumpa dengan guru perempuan, wanita yang sama jantina. Jika kamu ada cikgu yang kamu selesa, cikgu lelaki, boleh juga jumpa. Nanti cikgu lelaki itu akan rujuk dengan cikgu wanita. Paham setakat itu murid-murid? Oke, yang kedua. Apa yang perlu kamu lakukan? Buang tuala wanita ke dalam tong sanitari. Tahu tong sanitari? Tong sanitari ini ialah tong sampah. Kamu buka tuala wanita yang ada banyak darahnya itu, kamu basuh terlebih dahulu ya. Jangan biar begitu. Basuh dulu dia bersih-bersih. Sudah basuh bersih-bersih, gulung tuala wanita, letakkan dalam plastik, lepas tu buang dalam tong sanitari. Ingat, cikgu bolehkah saya buang siap begitu? Seelok-eloknya darah tu bersihkan terlebih dahulu, lepas tu baru buang ke dalam tong sampah.
Paham murid-murid ya? Boleh. Bersihkan menggunakan air yang bersih, air mengalir. Lepas kamu cuci, contoh di sekolah, penuh sudah kamu punya tuala wanita. Pergi ke tandas, basuh bersih-bersih. Habis itu lantai itu akan penuh darah tuh, ada darah-darah, siramlah bagi bersih. Bersemua, gulung tuala wanita, letak dalam plastik, buang dalam tong sampah ataupun tong sanitari. Cikgu udah ada plastik meletak. Buang siap begini boleh? Boleh, tidak ada masalah. Saya elok-eloknya letak dalam plastik baru buang. Tapi kalau tiada, tidak apa. Yang penting kamu sudah basuh. Paham murid-murid? Yang ketiga, apa yang perlu kamu lakukan? Lepas kamu basuh, buang dalam tong sampah, cuci tangan. Cuci tangannya. Saya kita takut nanti mana tahu masa itu sebelum rehat kamu kena haid. Kamu sudah buang, kamu haid sebelum rehat, habis itu kamu pergi makan, tak cuci tangan pula, aduh. Jadi kamu kena lepas saja buang tuala wanita ke dalam tong sampah, cuci kamu punya tangan. Paham? Ada tuh yang malas cuci tangan tuh, cikgu tahu. Dia pergi tandas, dia cuci tangan pun. Jadi kena basuh tangan, cuci tangan. Paham ya? Dan yang keempat, mandi dan bersihkan diri. Lepas kamu basuh tangan, mandi. Boleh juga lepas kamu buang dalam tong sampah terus pergi mandi, tidak masalah. Paham? Kalau di sekolah, buang dalam tong sampah, cuci tangan. Cikgu, saya di sekolah macam mana? Yang keempat mau mandi pula. Aduh, dah kan mau mandi di tandas cikgu. Tak payahlah, mandi dulu kalau di sekolah berlaku. Lepas cuci tangan, pakai tuala wanita yang baru, pergilah kelas sudah. Tak akan lama mandi di tandas, nanti balik rumah mandi. Cikgu, bagi murid-murid yang beragama Islam, perlukah tidak dia mandi hadas besar kalau haid? Untuk makluman, haid dia bukan satu kali saja. Paham? Contohnya bukan satu hari saja, bukan satu kali. Bukan satu hari sahaja. Dia akan beberapa hari. Jadi kena tunggu terlebih dahulu. Kalau lelaki malam ihtilam, pagi terus mandi hadas besar ataupun mandi wajib. Kalau wanita perempuan tidak perlu dulu mandi. Mandi biasa saja terlebih dahulu ya. Sebab perempuan yang haid tidak boleh sholat. Kamu dibagi kemudahan untuk bercuti. Yeay, cuti. Jadi perempuan yang haid tidak apa kalau tidak sholat, tidak berdosa. Bagi yang beragama Islam. Faham? Oke. Alamak, cikgu, susahnya tuh kalau haid di sekolah. Tidak susah, yang penting kamu tahu bagaimana untuk kira. Ini merupakan contoh kalender. Nampak kan kalender? Contoh tanda kitaran haid. Cikgu akan ajar macam mana kamu mau kira kitaran haid. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan, boleh bersedia. Paham murid-murid? Oke. Jadi, kalau murid lelaki, cikgu buat apa saya tahu cikgu? Saya bukannya perempuan, saya bukan haid, saya lelaki, saya ihtilam. Murid lelaki pun kena ambil tahu. Sebab apa? Sebab berkemungkinan kamu akan ada adik perempuan. Kalau tidak ada adik perempuan, cikgu saya tidak ada adik perempuan. Tak apa, mungkin kamu akan ada anak perempuan nanti. Bila kamu tahu, kamu boleh ajar. Faham murid-murid? Cikgu akan ajar secara asas saja, yang senang saja. Kalau mau tanya lagi terperinci, boleh rujuk dengan ibu kamu ataupun kakak kamu. Paham murid-murid? Oke, untuk makluman murid-murid, haid nih ada individu dia haid, contoh dia haid 7 hari, lepas tu ada individu dia haid 25 hari kemudian baru dia haid. Ada murid 28 hari kemudian baru dia haid. Ataupun ada wanita, murid ataupun perempuan, dia haid selepas 31 hari baru dia haid lagi. Ini, faham? Tidak faham cikgu. Tidak apa-apa, cikgu terangkan lagi ya. Dan ini semua nih bergantung dengan individu. Bergantung dengan individu. Tidak sama ya setiap wanita. Ada individu 25, 28, 31. Untuk lebih faham, tengok jadual nih. Tengok dia punya jadual. Tengok kalender nih. Cikgu tunjukkan. Contoh, si Aminah dia haid pada tanggal 2 Januari 2021. Dia haid.
2 Januari. Tanggal 3 pun dia haid. 4, 5, 6, 7, 8 dia haid. Tanggal 9 dia dapati dia tidak haid sudah. Ataupun tanggal 8 di sini sikit saja. Tanggal 9 dada sudah. Jadi ini kira dada sudah dia haid. Faham murid-murid? Ini contoh ya, ini contoh saja untuk kamu faham. Macam mana mau tengok yang 25-28 hari ini kira. Oke, si Aminah tadi dia haid tanggal 2. Hari apa tuh? Hari Sabtu. Dia haid. Sampai tanggal 8. Hari apa? Hari Jumaat. Oke, jadi tanggal 9 dia tidak haid sudah. Kita tandalah. Si Aminah dia tanda di kalender tanggal 9 dia tidak haid. Itu hari pertama dia tidak haid. Jadi di sini dia kena mandi sudah hadas besar bagi yang muslim. Boleh sudah sholat di sini. Di sini dia cuti daripada sholat. Paham murid-murid bagi murid muslim? Paham ya? Oke, kita nampak. Sini 1 hari, kiralah 1 hari sudah. Sampailah kita ambil 28 hari ya. 1, 2, 3 sampailah 28. Jadi dia boleh kira hari Isnin tanggal 6 bulan 2, 28 hari. Tanggal 7 dia akan haid balik. Paham? Ini anggaran saja. Cikgu, kalau saya haid ini kali pertama, bolehkah saya kira begini? Kalau kali pertama susah sikit. Ini paling senang. Kali pertama kamu tanda syak dulu. Kali ketiga, keempat, kelima kamu boleh agak sudah tuh bila kamu haid. Apalah cikgu yang saya akan dapat kalau saya buat begini? Kalau 28 hari di sini ya, kamu akan haid lagi balik kalau 28 hari. Kalau 25 tadi, di sini kamu akan haid balik. Apa yang kamu akan dapat daripada belajar benda nih, buat jadwal begini? Apa yang kamu akan dapat? Kamu akan bersedia untuk haid yang seterusnya. Contoh, kamu di sekolah. Sini, tengok Sini, tanggal 7 bulan 2 2021 hari Selasa. Contoh ini adalah sekolah. Nah, kalau kamu haid masa nih, kamu tiada persediaan, kamu tidak bawa tuala wanita. Kalau kamu sudah bersedia, kamu tanda, kamu sudah sedia, kamu punya emosi, saya akan haid tanggal 7. Jadi saya kena bawa tuala wanita. Sudah kamu bawa siap-siap dalam beg. Tidaklah kamu malu-malu. Jadi kalau kamu merasa, saya haid lah, terus pergi tukar tuala wanita, terus pergi pakai tuala wanita. Paham murid-murid? Ini kepentingan. Kamu mesti ambil tahu bagaimana cara untuk kira haid, tanda. Guna kalender pun tidak ada masalah, buat sendiri pun boleh. Guna kalender begini, ada kalender kamu tanda-tanda pangka-pangka saja. Ini aku haid. Ini tandalah berapa hari. Paham ya? Oke? Mantap. Untuk tugasan pada hari ini, semua murid-murid akan lakukan 1. Salin dalam buku latihan pendidikan kesehatan. Apa yang murid-murid perlu salin? Yang pertama, pengurusan diri murid lelaki semasa akil baligh ataupun ihtilam. Ada tadi 4 tuh kan. Apa? Kena buat apa? Pertama, buka baju. Yang kedua, buat apa? Mandi. Ketiga, buka cadar. Keempat, apa? Bersihkan, cuci, basuh. Dan perempuan, lelaki dan perempuan kamu buat dalam buku latihan. Faham murid-murid? Oke? Mantap. Itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Ingat murid-murid, jaga jarak, jaga kebersihan, jaga SOP. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum.